Kita akan menyambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu melalui surah 53, surah yang dikenali sebagai An-Najmu, dan terus pergi kepada ayat yang ke-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Pertamanya, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesempatan yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesihatan, juga diberikan kepada kita nikmat kelapangan waktu, dan yang paling pentingnya Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman, dan yang mana kita bangun pada pagi ini adalah untuk pengabdian diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan menzahirkan rasa kesyukuran ini, Allah Ta'ala menambah-nambahkan lagi nikmat, dan Allah juga menambah-nambahkan lagi ketaatan dan amal saleh kita kepadanya. Dan berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan pintu hati kita, diberikan kefahaman di dalam menuntut ilmu, dan Allah Ta'ala jugalah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Mudah-mudahan segala ilmu itu menjadi manfaat kepada diri kita, membina keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seterusnya menjadi taufik dan hidayah kepada hati-hati kita, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan, dan Allah jugalah yang mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan menyambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu melalui surah 53, surah yang dikenali sebagai An-Najmu, dan terus pergi kepada ayat yang ke-19. Saya jemput tuan-tuan untuk sama-sama dengan saya. Sama ada tuan-tuan boleh ambil Quran terjemahan sekitar masjid kita, ataupun tuan-tuan boleh membuka aplikasi Al-Quran di smartphone kita, iaitu pada surah 53, surah An-Najmu, ayat yang ke-19. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah ini dengan kalimah afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Pada ayat 19 ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang buat catatan, pada ayat 19 sehinggalah pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada hamba-hambanya dalil-dalil, persoalan-persoalan untuk membantah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala mendatangkan ayat-ayat persoalan untuk membantah kemusyrikan mereka. Lalu Allah Ta'ala isi dengan ayat 31 dan 32 itu dengan ayat-ayat yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan kemudiannya Allah Ta'ala sambung balik pada ayat yang ke-33 sehinggalah pada ayat yang ke-35. Allah Ta'ala menyambung lagi contoh berkaitan tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab selalunya tuan-tuan, bila orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Ta'ala sentiasa dipertikai. Kenapa kamu memakai tudung kan? Kenapa kamu beramal soleh? Kenapa begitu? Kenapa begini? Sehingga kadang-kadang kita pun tak tahu apa jawapan yang perlu kita jawab. Dan boleh jadi menimbulkan keraguan. Tetapi di dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kepada kita banyak persoalan yang dibangkitkan, yang membantah kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah selain daripada Allah Ta'ala. Sebagai contoh pada ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala mendahulukan dengan perkataan afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Allah Ta'ala menyebut 3 berhala yang masyhur dalam kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Seperti mana yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari tuan-tuan, yang kita bincang pada muqaddimah surah ini, Nabi SAW buat pertama kalinya membaca surah ini yang tak pernah didengari oleh orang-orang Quraisy. Lebih kurang dalam 5 tahun Nabi SAW dakwah di kota Mekah, setiap kali Nabi mula membacakan Al-Quran ataupun menyampaikan dakwah, maka orang-orang Mekah akan mula bergendang, menyanyi, membuat bising dan sebagainya. Sebab kata mereka Muhammad itu sahir. Jangan dengar daripada mulut Muhammad. Kamu dengar daripada mulut Muhammad, kamu akan disihir oleh Muhammad. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu tenggelam dengan hiruk pikuk yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Namun sehinggalah pada bulan Ramadan sekitar tahun ke-6 kenabian di kota Mekah, waktu tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mentakdirkan buat pertama kalinya orang-orang Mekah mendengar bacaan yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perbincangan kita sebelum ni tuan-tuan adalah berbicara tentang baginda Nabi secara khusus. Allah Ta'ala pertahankan Nabi, membersihkan Nabi daripada tuduhan jahat orang Quraisy dengan 5 hujah kan. Kita dah bincang sebelum ni. Dan sekarang Allah Ta'ala sengaja menyebut nama-nama berhala yang disembah oleh orang musyrikin Mekah adalah untuk membantah keimanan dan kepercayaan mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Baik, secara kesimpulan awal tuan-tuan, daripada ayat 19 yang saya sebutkan tadi sampailah ayat yang ke-35. Pada ayat-ayat ini Allah Ta'ala mendatangkan 5 hujah yang membantah kesyirikan orang-orang musyrik. Ini sebagai nota awal tuan-tuan. Pertama, kalau tuan-tuan yang buat nota, pertama Allah Ta'ala menyebutkan kepercayaan yang dilakukan oleh orang Quraisy ataupun orang-orang musyrikin secara umumnya. Pertama, kepercayaan mereka itu dibina di atas sangkaan semata-mata. Dibina di atas sangkaan. Tidak ada bukti, tidak ada dalil dan tidak ada sesuatu yang diturunkan daripada Allah kepada mereka yang mereka boleh tunjukkan. Kami beriman disebabkan hujah ni. Sebab itu dahulu saya sebutkan kepada tuan-tuan, modus operandi yang dilakukan oleh orang Quraisy bahkan dilakukan oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa, sampailah ke hari ini tuan-tuan, bila sesuatu pihak membawakan kebenaran, mereka bawa dengan hujah. Dan sesuatu pihak yang tidak dapat mempertahankan kebenaran, maka dia akan mula menyerang pihak yang benar. Itu adalah modus operandi. Sepatutnya kalau kita benar, hujah lawan dengan hujah. Bukti lawan dengan bukti. Bukan secara serangan pribadi. Dan itu yang dilakukan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut. Pertama, kepercayaan mereka itu dibina di atas sangkaan semata-mata. Mereka tak ada hujah. Sebab itu bila Nabi sampaikan dakwah, buktikan melalui Al-Quran. Musa AS datangkan dengan mukjizat. Kata Allah Ta'ala, Nabi Musa ada 9 mukjizat. Dibuktikan tuan-tuan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman tu, ini sahir, ini majnun, ini kahin dan yang lain-lain. Tuduhan-tuduhan semata-mata, tak didatangkan dengan hujah. Okey. Yang kedua, kepercayaan orang Quraisy dan orang musyrikin secara umumnya dibina di atas hawa nafsu mereka. Mereka menama-namakan
Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dengan hawa nafsu mereka. Sudahlah tidak ada hujah, sudahlah tidak ada bukti, tapi dibina melalui hawa nafsu. Mereka katakan apa yang mereka suka katakan dan mereka nafikan apa yang mereka tak nak lakukan. Okey, ini yang kedua. Nanti kita akan tengok Allah Taala tunjukkan melalui bukti-bukti dia. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan lagi hujah kepercayaan orang Quraisy dan orang musyrikin ini kepada sembahan-sembahan selain daripada Allah adalah dibina dengan kejahilan. Dibina dengan kejahilan. Berbeza dengan agama ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu yang pertama kepada Nabi dengan dimulakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dulu kita bincang dalam kuliah sirah kita. Kenapa Allah Taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surah Al-Alaq? Sebab itulah yang membezakan antara Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW dengan agama yang batil yang telah muncul sebelum Islam dan selepas Islam. Sebab agama ni tuan-tuan, agama yang menuntut kepada hambanya adalah untuk menuntut ilmu, pelajari ilmu, terokai ilmu. Bahkan tuan-tuan, sebelum kita mengucap kalimah la ilaha illallah, kita dituntut untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan itu adalah tuntutan ilmu. Ilmu tuan-tuan, dengan hujah, dengan keyakinan kita, baru terbinalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Berbeza dengan yang lain-lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, di awali surah Al-Alaq dengan Iqra, pergilah belajar, pergilah terokai ilmu, pergilah kaji ilmu. Di penghujung surah Al-Alaq, Allah kata, wasjud waqtarib. Lagi banyak kamu menuntut ilmu, lagi dalam kamu mengkaji ilmu, wasjud, lagi banyak kamu sujud kepada Allah, waqtarib, dan semakin hampir kamu kepada Allah. Kita pun macam gitu juga tuan-tuan. Lagi sering kita mendatangi majlis-majlis ilmu, semakin bertambah keimanan dan keyakinan kita. Semakin bertambah ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan dia menghasilkan amal-amal salih kita kepada Allah. Bukan semakin dipelajari, semakin ragu-ragu kita. Semakin kita belajar, semakin kita rasa curiga dengan keimanan kita. Semakin kita belajar, semakin kita tinggalkan tauhid kita kepada Allah. Tidak, takkan berlaku macam itu. Lagi dipelajari, lagi bertambah keyakinan. Lagi dipelajari, lagi bertambah keimanan dan amal saleh kepada Allah Ta'ala. Berbeza dengan agama-agama yang lain. Sebab itu, agama ni tuan-tuan mengajar kepada kita daripada peringkat yang paling rendah sampailah ke peringkat PhD tuan-tuan, ada pengajian dia, ada silibus dia. Dan tidak berlaku kepada agama-agama yang lain. Tidak berlaku kepada agama-agama yang lain. Dan yang keempatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan hujjah, iaitu kepercayaan orang Quraisy dan orang musyrikin secara umumnya adalah melalui taklid buta saja. Hanya melalui taklid. Ni dalil daripada ayat 19 sampai ayat 34 tuan-tuan. Saya tak sebut nombor-nombor ayat dia, tapi saya sebutkan ada 4 hujah Allah Ta'ala datangkan. Allah explain dan datangkan contoh. Pada ayat 34 tuan-tuan, agama-agama yang lain, dia hanya mengikuti secara taklid. Apa yang dikatakan oleh nenek moyang, itulah yang bapa saya kata. Apa yang bapa saya kata, itulah yang saya kata. Kenapa? Saya tak tahu. Saya ikut saja. Itu taklid tuan-tuan. Ikut buta saja. Tak tahu apa-apa, ikut saja. Tak boleh dipersoalkan, tak boleh ditanya dan tak boleh dipertikaikan. Tetapi tidak kepada agama ini. Apa sahaja yang dipersoalkan ada jawapannya. Sebab itu surah Al-Baqarah di awal ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tuan-tuan, Tanzilul kitab la raiba fih. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu la raiba fih, menghilangkan keraguan-keraguan manusia ni. Apa persoalan kita, apa keraguan kita, apa yang menjadi sesak di dalam dada kita, Allah Ta'ala jawab di dalam Al-Quran dengan tuntas sekali. Hudal lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk, penyuluh kepada orang-orang yang bertakwa. Allah mulakan tuan-tuan Al-Baqarah tu dengan jawapan seperti itu. Okay? Allah Ta'ala sebut dah daripada awal tuan-tuan, Quran itu turun dengan tujuan, objektif dia. Sebab itu kalau kita baca dalam pekaji-pekaji tafsir tuan-tuan, ada penulis tafsir menafsirkan
Al-Quran itu dengan macam-macam bentuk. Tapi yang terbaru tuan-tuan, akhir-akhir ini disebut sebagai tafsir Al-Maqasidi kan. Tafsir yang kita nak tengok kepada maqasid dia, tujuan dia. Dan itu bergantunglah kepada mufassirin yang menulis tafsir. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok tuan-tuan pada ayat 19 pada ayat yang ke-20. Yang saya sebutkan tadi adalah hujah-hujah Allah Ta'ala datangkan sebagai bantahan kepada kepercayaan orang musyrik. Baik, ayat 19, ayat 20, Allah Ta'ala pisahkan 3 berhala yang paling masyhur dalam kalangan orang Mekah. Kalau tuan-tuan mungkin yang selalu ikuti saya dan selalu mendengar di dalam kuliah sirah kita, saya ada sebutkan dalil ni tuan-tuan pada pengajian-pengajian yang lain. Sebab apa Allah Ta'ala sebutkan 3 berhala ni? Dan Allah Ta'ala pisahkan melalui 2 ayat. Kenapa Allah tak sebut sahaja afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithah? Boleh saja tuan-tuan Tapi Allah pisahkan. Sebab dalam kalangan orang-orang Quraisy ketika itu, mereka sendiri telah mengkastakan berhala-berhala mereka. Sembahan-sembahan mereka. Dan ini tak patut berlaku kepada Tuhan yang disembah. Sudahlah mereka letakkan job scope kepada Tuhan mereka, ada tugasan-tugasannya, dan mereka letakkan juga Tuhan-Tuhan mereka itu ada kastanya. Ini Tuhan ni lebih aula daripada Tuhan ni. Tuhan ni lebih aula daripada Tuhan ni. Dan ini sesuatu yang tak masuk akal tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala ada menyebut di dalam surah Al-Anbiya, kalau ada Tuhan yang ada di langit dan ada Tuhan yang ada di bumi, nescaya akan hancur alam ni. Kalau ada Tuhan yang di langit dan di bumi. Sebab masing-masing nak tunjuk siapa yang lebih hebat. Dan masing-masing akan cuba menghimpunkan seramai mungkin pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah dia. Sebab kamu meletakkan Tuhan seperti makhluk, maka sifat tu macam makhluk. Ada satu kerusi panas tuan-tuan. 2 orang bertanding untuk satu kerusi. Bergaduh aja tuan-tuan. Tak akan berdamai. Itu normal tuan-tuan. Dan itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Bila manusia menjadikan Tuhan seperti makhluk. Okay? Sebab itu, manusia yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, mereka memisahkan Tuhan-Tuhan mereka. Baik, pertama tuan-tuan, kenapa mereka menamakan Tuhan mereka dengan Lata, Uzza dengan Manat? Beberapa pandangan para ulama adalah kerana mengikut sangkaan mereka, kalau ada Tuhan yang muzakkar, maka mesti ada Tuhan yang muannas. Tuhan yang maskulin, maka mesti ada Tuhan yang feminin. Tuhan lelaki, mesti ada Tuhan perempuan. Ini menggunakan akal tuan-tuan, sangkaan sahaja. Maka katanya Lata itu adalah muannas kepada Allah. Al-Uzza muannas kepada Al-Aziz. Al-Manat pula adalah muannas kepada Al-Manan. Ini adalah sangkaan mereka. Sebab itu mereka menamakan berhala-berhala itu dengan nama-nama seperti itu. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, mereka pisahkan Al-Lata, Al-Uzza dan Manat ni tuan-tuan, sebab Al-Lata wal-Uzza itu disembah oleh orang Quraisy. Orang Quraisy ada kelebihan berbanding daripada kaum yang lain. Jadi Al-Lata adalah berhala yang disembah oleh Bani Thaqif yang diletakkan di Taif. Lata ni duduk di Taif tuan-tuan. Dan Taif ni adalah duduk di dalam daerah Mekah. Sebab itu masa kita mengaji sirah, bila Nabi SAW tahun yang ke-10 kenabian, sebaik sahaja wafatnya Abu Talib dan Khadijah, Nabi SAW bersama dengan sahabat Nabi Zaid bin Harisah pergi dakwah ke bumi Taif. Mungkin antara kita terfikir, Allah Ta'ala tak perintah pun Nabi pergi Taif. Tapi kenapa Nabi keluar tinggalkan Mekah pergi ke Taif? Sedangkan waktu hijrah ke Madinah, Nabi tak keluar hijrah. Melainkan Allah Ta'ala turunkan perintah. Nabi tunggu dulu perintah Allah, keluar berhijrah, baru Nabi hijrah. Tapi masa ke Taif, Nabi tak tunggu perintah pun. Nabi keluar saja. Terus dia keluar, pergi ke Taif. Sebenarnya tuan-tuan, Taif itu duduk di dalam daerah Mekah. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut Taif dalam Quran, Allah sebut dengan gelaran Al-Qaryatain. 2 kampung, memisahkan. Maksudnya dia duduk dalam satu daerah, dia ada 2 kampung dalam tu.
Satu namanya Taif, satu lagi namanya Mekah. Tapi ni duduk dalam daerah Mekah. Duduk di dalam daerah Mekah. Itu namanya Taif. Okey. Baik. Sebab itu kita tengok sampai ke Taif, tuan-tuan, ada kawasan yang kita sebut sebagai miqat kan. Yang tuan-tuan selalu miqat tu di Qurnu Manazil. Dekat Taif tu ada satu lagi miqat. Kalau tuan-tuan perhatikan, bagi orang-orang Taif dia akan miqat dekat atas sana tu. Okey, jadinya Taif ini duduk di dalam kawasan Mekah. Disembah oleh Bani Saqif. Ini adalah kaum yang menghalau Nabi SAW sewaktu dakwah di bumi Taif. Okey, jadi bagi mereka mulialah berhala ni duduk dekat Mekah, dekat Taif ni dalam kawasan Mekah, dan disembah oleh orang Saqif. Manakala Uzza pula adalah berhala yang disembah dan diletakkan di kawasan Nakhlah. Diletakkan di kawasan Nakhlah. Nakhlah ni dekat mana, tuan-tuan? Nakhlah ni adalah daerah di antara Mekah ke Taif. Dia duduk kat tengah-tengah tu. Nakhlah ni antara Mekah ke Taif. Dia adalah daerah di tengah-tengah antara Mekah ke Taif. Sebab itu ada satu peperangan yang berlaku. Nabi SAW hantar satu sariyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jash. Dan peperangan itu berlaku sebelum peperangan Badar. Nabi hantar Abdullah bin Jash dengan beberapa orang sahabah saja pergi ke kawasan Nakhlah. Sebab kawasan tu paling dekat radius dengan kota Mekah. Dan daripada situ mereka dapat melihat kekuatan dan kelemahan orang musyrikin Quraisy. Dan peristiwa tu menyebabkan Abu Jahal betul-betul marah. Antara sebab Abu Jahal marah ni, bila dengar Abu Sufyan kata Nabi SAW cuba halang kafilah dagangan mereka, Abu Jahal tak boleh tahan dah perasaan dia. Kita perintah semua orang keluar untuk pergi menghancurkan Muhammad di Badar. Itu antara punca-punca dia. Selain dia kena buat roadblock, selain dia kena makcik Nabi SAW mentakwilkan satu mimpi yang disampaikan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib kan. Cerita tentang Mekah akan dilanda musibah. Antara cerita yang menyebabkan Abu Jahal marah, inilah antaranya Nakhlah lah. Okey, Nakhlah ni duduk kat tengah-tengah. Disembah oleh orang-orang Quraisy, diletakkan di Nakhlah. Pun diletakkan di daerah kota Mekah. Dipisahkan, tuan-tuan. Sebab apa? Kenapa dipisahkan? Berhala tu dimuliakan mengikut siapa penyembah dia. Penyembahnya datang daripada kalangan sipulan-sipulan ni, tuan-tuan, berhala tu jadi mulia lah. Berhala yang tak disembah oleh kumpulan-kumpulan mulia ni, maka diletakkan darjat yang lebih rendah. Ada ke Tuhan tu diletakkan mengikut penyembah dia, tuan-tuan? Sudah tentulah ini adalah zon saja kan, mengikut sangkaan manusia. Macam tu akal dipikir, maka itulah yang Allah Ta'ala sebutkan. Okey. Berbeza pula dengan Manat. Manat diletakkan di luar daerah Mekah. Berhala itu diletakkan di Kudaid. Berhala itu diletakkan di Kudaid. Kudaid ini adalah tempat di antara Mekah menuju ke Madinah. Dan Kudaid ini adalah berhala yang disembah oleh Bani Khuza'ah, Bani Aus dan juga Bani Khazraj. Kenapa tiga kabilah ni, tuan-tuan? Sebab tiga kabilah ni kalau kita tengok dalam sejarahnya, dia merupakan orang Yaman. Okey, ni keturunan Yaman mereka ni datang. Asalnya Yathrib itu adalah tempat Yahudi, orang Yahudi. Sebab mereka baca dalam Taurat katanya akan muncul Rasul di kawasan ni. Mereka duduklah berkampung dekat situ. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Jadi orang-orang Yaman ni berlaku pecah empangan ma'arib dia. Dia pun keluarlah daripada Yaman ni. Maka dua beradik ni hijrah ke kota Madinah, ke Yathrib. Manakala Khuza'ah pindah ke kota Mekah. Khuza'ah bertembung dengan Bani Jurhum yang duduk kat kota Mekah. Bani Jurhum ni kabilah awal yang duduk kat kota Mekah di zaman Nabi Ismail. Waktu dia duduk tu, datang Khuza'ah. Khuza'ah datang sebagai pelarian, datang nak tumpang. Tapi Bani Jurhum tak bagi berperang antara dia. Bani Jurhum yang asalnya orang pemerintah di Mekah kalah ketika dia memerangi Bani Khuza'ah yang asal nak minta tolong je. Sebabkan kalah, Bani Jurhum tinggalkan Mekah, Khuza'ah lah yang menjadi pemerintah di kota Mekah. Itu cerita awal lah. Jadi tiga ni, tuan-tuan, adalah daripada
orang-orang Yaman. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim bercerita tentang keistimewaan telaga ataupun Nabi sebut sebagai Al-Aud, merujuk kepada Al-Kautsar, kan? Semua orang umat Nabi akan minum daripada telaga Al-Kautsar, tetapi ada golongan VIP yang akan minum daripada telaga tu, yang mana mereka datang tak ada orang boleh minum, dihalang daripada minum. Tunggu dulu mereka minum, barulah yang lain akan minum. Bila disebut dalam hadis tu, Nabi sebut mereka itu adalah orang-orang Yaman. Bukan merujuk pada orang Yaman sekarang, tuan-tuan, bukan merujuk pada keturunan Yaman, tidak. Tapi Yaman itu adalah merujuk kepada Ansar, Aus dan juga Khazraj, yang asalnya adalah daripada Yaman. Itu masuk dalam hadis tu. Sebab itu kita tengok pada syarah kepada hadis tu. Itu antaranya. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang Quraisy, Aus, Khazraj dan juga Khuza'ah ni adalah kabilah bukan Quraisy, kan? Maka mereka melihat ini kasta dia rendah, dan sebab itu berhala yang mereka sembah tu adalah rendah. Dipisahkan Tuhan-Tuhannya. Allah Ta'ala sebutlah dalam Quran pun, Allah Ta'ala pisahkan kedudukan tiga berhala tersebut. Baik, berhala-berhala ni, tuan-tuan, adalah diletakkan sama seperti bentuk macam Kaabah. Sama lebih kurang. Ada apa, temboknya, diletak tirainya, dijadikan tempat sembahannya, berdoanya, berhajat dan sebagainya lah, diletakkan di lokasi-lokasi yang mereka yakini itulah, diletak-letakkan. Dan kalau tengok dalam pengkaji-pengkaji sirah, dia kata antaranya macam Manat, dijadikan seperti bentuk Kaabah yang diletakkan di Kudaid tu. Kalau mereka nak datang ke bumi Mekah untuk laksanakan ibadah haji maupun umrah, maka bagi orang-orang yang datang daripada Yathrib ni, dia akan miqat bukan di Bir Ali atau begitu disebut sebagai Zulhulaifah, tapi dia akan miqat di Kudaid, di hadapan berhala Manat. Dia akan miqat dekat kawasan tersebut. Kenapa, tuan-tuan? Orang-orang dahulu, Yahudi ke, Nasrani ke, orang-orang musyrikin ni, tuan-tuan, mereka beribadah haji dan umrah. Sebab semua ni meyakini Ibrahim alaihissalam adalah Nabi. Semuanya meyakini. Sebab mulianya Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan, yang digelar Khalilullah ni, mulianya Ibrahim ni, semua orang nak bersandar kepada dia. Agama kami ni agama Ibrahim. Agama kami ni agama Ibrahim. Semua orang bersandar macam tu. Samalah macam hari ni, kan, tuan-tuan. Sebab Al-Imam Syafi'i tu hebat, tuan-tuan. Alim, saleh, betul-betul memiliki kepakaran. Semua orang nak nisbahkan pandangan-pandangan mereka, pegangan-pegangan mereka kepada Al-Imam Syafi'i. Semua orang bersandarkan sebab dia hebat. Semua orang nak dapat tempias kehebatan tu. Jadi macam itulah dengan Ibrahim AS. Jadi Ibrahim AS ni adalah awal kepada manasik haji tu. Maka sebab itulah agama-agama ni kita tak jadi pelik kenapa mereka pun melaksanakan haji dan juga umrah. Kerana mereka follow kepada perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-21. Pada ayat 21, tuan-tuan, Allah kata apa? Alakumuz zakaru walahul unsa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah patut untuk kamu anak lelaki, dan untuk Allah Subhanahu wa taala itu pula adalah anak perempuan. Ini Allah Taala tanya, kan? Patut ke buat macam tu? Tilka idza qismatun dhiza, kata Allah Taala. Demikian itulah adalah satu pembahagian yang tidak adil. Ni kamu ikut logik akal kamulah. Ni yang namanya zon, sangkaan tadi tu. Kamu ambil anak lelaki, anak perempuan tu anak Allah Taala. Mereka mengatakanlah, ada sebagian kata malaikat tu dikatakan anak Allah. Ada yang mengatakan itu antara sebab orang-orang musyrikin ni dia membunuh anak-anak perempuan mereka. Anak lelaki dibiarkan hidup, anak perempuan tu dibunuh. Kalau ikut secara fitrah, tuan-tuan, fitrah kita beriman ke tak beriman, fitrahnya mana-mana anak yang dilahirkan, ibu ni mesti sayang. Mesti sayang, tuan-tuan. Termasuklah hayawan, tuan-tuan. Tengoklah binatang macam mana pun. Lahir je anak, tuan-tuan, sayang. Tak pedulilah laki ke perempuan ke, jantan ke betina. Sayang dia pada anak. Ini normal lah, fitrah manusia.
Tapi macam mana mereka boleh tergamak membunuh anak-anak perempuan ni? Kalau kita baca seperti mana disebut oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, tuan-tuan. Sejarah, kalau tuan-tuan baca sebelum kitab tu cerita tentang Nabi, dibawa sejarah latar belakang bangsa Arab sebelum kemunculan Nabi SAW tu. Bila seorang lelaki ni tahu je isteri dia mengandung, maka dia akan buat salah satu daripada dua perkara. Pertama, dia akan bawa isterinya keluar daripada kampung, tinggalkan daerah kediaman mereka tu, supaya orang kampung tak tahu yang isterinya mengandung. Dan dia akan pulang sebaik isterinya bersalinan nanti, supaya orang tak tahu. Kalau anak lelaki, dia bawa anak lelaki. Kalau anak tu perempuan, dia akan bunuh siap-siap dah. Itu pertama. Kedua, ada yang tak keluar daripada kampung. Dia biarkan isterinya duduk dekat kampung tu dalam keadaan mengandung lah. Dan sewaktu hari isterinya nak bersalin nanti, dia dah gali lubang siap-siap dah. Dia tak adalah 4D, 3D kan tuan-tuan. Sekarang kita bolehlah scan kan, tahu lelaki perempuan. Dia tak tahu tuan-tuan ni lelaki ke perempuan. Jadi dia dah gali siap-siap. Keluar je nanti perempuan, dia terus timbus anak dia hidup-hidup. Kita fikir, macam mana benda ni boleh berlaku tuan-tuan Tapi sebenarnya mereka telah di brainwash, menjadi kepercayaan pada mereka. Anak kita anak lelaki, anak perempuan bukan anak kita, ini anak Tuhan. Bila ada kepercayaan macam tu tuan-tuan, menjadikan mereka rasa berani dan yakin dengan keputusan yang mereka buat. Meletakkan satu kepercayaan lah. Apa saja kan. Bila letak dengan kepercayaan tuan-tuan, dia yakin. Walaupun secara nyatanya salah ni, batil benda ni, perbuatan ni betul-betul tak patut lah. Ni orang jahil je buat benda macam ni. Tapi sebab dia telah mendoktrinkan dalam fikiran masyarakat waktu tu, ini bukan anak kita, ini anak Tuhan. Sedangkan mereka tak nak anak-anak perempuan ni bagi mereka menyusahkan lah. Lahir nanti dah kita berjaga. Dia bukan boleh jadi pelindung kita. Dia bukan boleh cari harta untuk kita. Dia bukan boleh jadi gagah perkasa. Bahkan nanti dia dah besar, dah ambil berah kita, makan roti kita. Dah besar, dia kahwin dengan kabilah lain, dia jadi kilang untuk kabilah lain, bukan kabilah kita. Tu cara dia fikir. Rugi tu lebih daripada untung. Yang itu yang Allah Ta'ala sebutlah pada ayat ini. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan tengok surah Al-An'am. Okay, kita tengok pada surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-102. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat yang ke-102. Ini Allah Ta'ala datangkan ayat Tauhid, dan kita tengok ayat ini dari sudut Tauhid, dari sudut logik tuan-tuan apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut, Zalikumullahu Rabbukum, kata Allah. Demikianlah sifat dan kekuasaan Allah sebagai Tuhan kamu. Kalau tuan-tuan Al-An'am, ayat awal-awal tu, 100 ayat ke atas tuan-tuan, ya Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat dia. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dan kebesaran dia. Al-An'am banyak cerita tentang keagungan-keagungan Allah Ta'ala. Semua ayat-ayat Tauhid lah. Maka dah conclusion ayat tu tuan-tuan, Allah kata, Zalikumullahu Rabbukum. Demikianlah, inilah sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illahu, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, kata Allah. Yang menciptakan segala sesuatu itu, fa'buduh, maka kamu abdikan diri kamu kepada Allah. Ini nak tunjukkan kepada kita, Allah itu khaliq, selain daripada Allah, makhluk. Selain daripada Allah, makhluk. Bila kita tahu selain daripada Allah itu makhluk tuan-tuan, maka selain daripada Allah itu adalah lemah. Dia tak boleh datang manfaat, dia tak boleh beri mudarat. Itu benda yang kita kena fikir, dah letak dalam kefikiran kita dan menjadi i'tiqad kepada kita. Sebab itu Allah sebut tu, khaliqu kulli syai'. Semua perkara tu Allah pencipta dia. Okey? Sebab bila kita sebut la ilaha illallah, kan dulu kita sebut kan, la ilaha itu menunjukkan sebagai an-nafyu, penafian. Tidak ada sesuatu yang boleh beri manfaat, tidak ada sesuatu yang boleh beri mudarat pada kita. Tak ada sesuatu pun tuan-tuan. Illallah, maka barulah ithbat.
iaitu Allah sahajalah yang boleh beri manfaat, Allah sahajalah yang boleh beri mudarat. Lepas Allah sebut ayat tu, Allah sebut siapa yang boleh beri manfaat dan mudarat ni? Allah sebut khaliqu kulli syai'. Semua tu Allah yang ciptakan. Tak ada yang Allah tak cipta. Semua Allah ciptakan. Maksudnya Allah lah khaliq, dialah pemberi manfaat dan mudarat. Selain daripada Allah, semuanya makhluk, maka dia tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Okey? Maka Allah Ta'ala kata fa'buduh. Maka abdikan diri kamu, beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in waqil. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentadbir, menguruskan segala-galanya. Ayat Allah ni, mesej keimanan ni mudah tuan-tuan. Sebab ni bab keimanan kan. Dia tak pening-pening tuan-tuan, tak teknikal-teknikal pun. Ayat dia mesej. Sebab ayat ni adalah umum. Semua orang beriman kepada Allah. Maka ayat ni Allah Ta'ala menyampaikan dengan mesej yang mudah difahami, diyakini tuan-tuan. Tak kompleks, macam mana ni soalnya? Tak. Sebab agama ni bukan macam tu. Saya ada satu kisah tuan-tuan. Kalau saya sebut orang ni, tuan-tuan sebut kenal lah, tapi saya tak sebut lah. Ada seorang ni tuan-tuan, dia cerita dengan saya. Adalah waktu tu dia dalam perjalanan ke Kuala Lumpur daripada sekian negeri ni. Waktu tu ada orang kata nak sebut takut tersebut pula. Dia ni kira guru tuan-tuan, guru lah. Orang alim ni, terkenal dekat Malaysia ni. Jadi dia cerita dengan saya. Dia kata ada orang kata, Tuan Guru, si Fulan ni alim ni. Si Fulan ni alim. Maka Tuan Guru ni yang cerita dengan saya ni, dia kata apa? Dia tanyalah pada orang tu, kenapa kamu kata dia alim? Sebab kalau dia mengajar, ceritanya terlalu tinggi sampai kami pun tak faham. Macam tu ke tuan-tuan? Kalau sampai cerita sampai orang tak faham, itu nunjuk alim ke tuan-tuan? Tak. Alim ni bila dia ada ilmu tuan-tuan, dia boleh memudahkan kefahaman kita kan. Benda yang susah-susah tu, dia explain mudah faham. Itu baru nama alim. Dia boleh pemudahkan dari sudut kefahaman. Tapi orang tu kata, dia ni alim. Sebab apa alim? Sebab kalau dia cerita tu, mengajar tu tak faham. Tinggi sangat. Macam mana tuan-tuan? Jadi sebab itu mesej tauhid ni umum kan. Semua orang baca Quran ni. Siapa saja baca Quran. Maka Allah Ta'ala tunjukkan, tauhid ni mudah untuk difahami. Siapakah Allah Ta'ala yang diabdikan dirinya kita kepadanya. Okey. Kita tak nak bincang ayat tu tuan-tuan. Kita tengok ayat 1-3 tu. Allah kata apa? La tudrikuhul absar. Allah itu tidak dapat dilihat. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi Allah itu maha melihat. Kita faham ayat ni kan? Allah tak boleh dilihat, tetapi Allah itu maha melihat. Okey. Dari satu sudut, kita fahamlah ayat itu merujuk kepada tauhid. Tapi dari sudut ayat logiknya tuan-tuan, Allah nak bagi tahu apa pada kita? Bila sesuatu sembahan yang disembah oleh manusia itu boleh dilihat, maka itu bukan Tuhan. Okey. Contoh macam ni tuan-tuan. Kenapa ayat ni macam ni? Sebab Allah nak datangkan mesej mudahnya. Mata manusia ni, penglihatan manusia ni terbatas. Penglihatan manusia ni terbatas. Sebab itu kita ni tak boleh berhajat. Kalau nak scan, kena pakai, apa nama tuan-tuan? Mesin X-ray lah. Kena pakai, apa lagi tuan-tuan? Saya lupa lah istilah. Red, apa tu? Infrared lah, beginilah. Maksudnya, mata kita terbatas. Mata ni tak boleh tengok benda yang terlalu jauh, dan dia tak boleh tengok benda yang terlalu dekat. Mata kita ni tak boleh tengok benda yang terlalu besar dengan benda yang terlalu kecil. Mata kita ni dia tak boleh tengok benda yang terlalu terang, benda yang terlalu gelap. Itu nak tunjukkan mata manusia ni lemah, terbatas. Tiba-tiba ada orang dakwa, ni Tuhan kita, ni Tuhan kita ni. Ni Tuhan kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Mata manusia ni terbatas. Mata manusia ni lemah. Tiba-tiba kita boleh melihat Tuhan tuan-tuan. Berarti yang dilihat itu pun adalah lemah. Faham tuan-tuan? Mata kita ni lemah kan? Sebab dia terbatas. Dia terhalang. Tiba-tiba kita kata ni Tuhan. Saya nampak Tuhan. Betul lah bentuk Tuhan ni. Macam ni bentuk dia. Macam ni bentuk dia. Itu menunjukkan benda yang dilihat itu bukan Tuhan. Sebab dia pun adalah lemah. Sebab boleh dilihat dengan mata yang lemah. Okay?
Itu mesej Allah Ta'ala tu. Mudah ya tuan-tuan nak faham ayat dia. Nak tunjukkan kepada kita kemampuan manusia ni terbatas. Tiba-tiba boleh lihat Tuhan. Maksudnya itu bukan Tuhan lah tu. Itu bukan Tuhan lah tu. Jadinya, di hari akhirat, Allah Ta'ala akan upgrade diri kita ni. Kita tak akan tua, muda selamanya. Kita ni, apa lagi tuan-tuan, diberikan kejadian yang baru. Kita ni nanti pula tidak akan lagi buang najisnya kan. Semuanya keluar peluh yang mengeluarkan wangian. Maksudnya tubuh badan kita di-upgrade. Termasuklah mata kita pun di-upgrade tuan-tuan. Maka sebab itu datanglah daripada hadis-hadis yang sahih, kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Sebab waktu tu mata dah di-upgrade dah. Dah diberikan mata yang paling terbaik, maka waktu itulah akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kita tengok Al-Imam Syafi'i pun bawa ulas banyak ayat kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun kalla innahum an yawma idzin la mahjubun, kata Allah Taala. Penghuni-penghuni neraka, antara azab mereka, mereka tak akan melihat Allah Ta'ala. Maka mafhum mukhalafah, dia kata Imam Syafi'i, di hari akhirat, kita yang beriman kepada Allah ni, Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan melihat Allah Ta'ala. Azab tak boleh lihat Allah, maka nikmat adalah melihat Allah Ta'ala. Banyaklah dalil-dalil yang lain. Manusia boleh lihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Kenapa boleh lihat? Sebab kita dah di-upgrade tubuh badan kita. Kita takkan mati dah tuan-tuan. Takkan mati selama-lamanya. Itu maksudnya dah di-upgrade. Maka sebab itu kita boleh lihat. Di dunia tak boleh melihat. Jadi kamu yang nampak Lata, kamu yang nampak Uzzah, kamu yang nampak Manat ni, logik ke ni? Mata kamu ni terbatas ni. Tiba-tiba kamu nampak Tuhan yang kamu sembah ni. Maksudnya itu bukan Tuhan. Dia pun lemah. Dia pun terbatas. Tak ada apa-apa pun. Dan itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okey. Jadinya tuan-tuan, saya berhentilah pada ayat yang ke-22. InsyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan pada perbincangan yang akan datang pada ayat 23. Ini tak masuk lagi poin yang mana keimanan orang-orang musyrik itu terbina di atas zon. Hanya sangkaan-sangkaan sahaja. Jadi kita berhentilah di sini. Kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.